الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, masa, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hari ini cuti tuan-tuan, tapi tuan-tuan masih lagi berkesempatan untuk berada dalam majlis ilmu bagi meneruskan program kita solat maghrib kita seperti biasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan orang-orang yang ikhlas semata-mata menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana ganjaran yang amat besar. InsyaAllah tuan-tuan, seperti biasa tuan-tuan maklum, kita solat kita ataupun tajuk yang biasa kita sharing dengan tuan-tuan berkaitan dengan tata cara mengikut imam ataupun 13 peraturan sah mengikut imam. Sebagaimana tuan-tuan maklum, peraturan ini ada dua level. Level yang pertamanya ialah kita nak pastikan bahawa kedudukan kita ataupun situasi kita mengikut iman itu sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Level yang keduanya, kita nak pastikan perbuatan kita mengikut iman ini untuk mendapat pahala yang terbaik. Itu beza. Ini kita kena tahu beberapa tata cara dan tata kelola untuk mendapat pahala yang terbaik di kalangan 27 itu. Jadi asasnya sebagaimana kita maklumkan tuan-tuan, asas yang kita kena tahu adalah 13 perkara yang disebut dalam kitab I'anatul Talibin ataupun dalam kitab Sulamul Sibyan. Dan dalam kitab lain disebut juga dalam 12, bermakna 13 ini, angka 13 ini bukan menjadi angka yang tepat, menjadi perbahasan para ulama, tetapi walaupun tidak tepat, ada kitab yang kata 13, ada kitab 12, ada kitab 10, tetapi secara umumnya hampir sama, hampir sama. Hari ini tuan-tuan, kita nak bincang satu daripada 13. Apa dia? Agak complicated sedikit. 13 ini dia ada beberapa perkara yang agak perlu kita kena tahu, kena ingat. Walaupun dia 13 ni sebenarnya dia tak payah. Walaupun tak payah 13 tu, ada beberapa peraturan yang agak complicated yang perlu kita faham dan perlu kita ingat. Antaranya yang kita nak bincang pada malam ini. Apa dia? Satu daripada 13 tuan-tuan, syarat kita kena bahasa akademiknya ataupun bahasa fiqahnya disebut kita ataupun makmun mesti bersamaan. Ini mesti sama pada perbuatan sunat yang boleh membatalkan sembahyang. Dia ada 4 sahaja perbuatan sunat yang memberi impak, yang memberi kesan kepada perbuatan sembahyang makmum. Kalaulah perbuatan tu wajib, tuan-tuan, kita tak bincang dan tak menjadi isu. Kenapa? Karena perbuatan wajib, seluruh perbuatan wajib dan perkataan wajib mesti kita buat, mesti kita ikut, mesti kita follow imam. Tetapi ada perbuatan sunnah yang kita wajib buat ketika kita mengikut imam. Kalau kita sembahyang seorang diri, tuan-tuan, perbuatan sunnah ini dia statusnya sunnah, tak wajib tuan-tuan buat. Maksud dia, tuan-tuan nak ingkar ataupun nak pahala, nak bayaran pahala lebih, buat sempurna, komplikan. Dia ada 3 komponen yang selalu kita sebut dalam solat ini, tuan-tuan. Dia ada perbuatan dan perkataan yang wajib, dapat pahala wajib. Yang kedua, komponen yang kedua, ada perkataan dan perbuatan yang sunat ab'ad, 8 sahaja, setengah kitab 7. Ini dapat
pahala bayaran dia termasuk dalam level sunat. Tetapi sunat itu dia ada ranking dia, iaitu sunat ab'ad. Dan ketiga, bayaran pahala yang ketiga, dia level tak sama. Yang ketiga apa dia? Komponen solat yang ketiga ialah sunat hai'ah. Hai'ah ni selalu tersebut aksesori untuk nak bagi cantik rupa pahala solat kita, komplitkan ataupun semaksimum mungkin kita buat sunat yang nama dia ialah hai'ah. Dalam 3 komponen ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan semain seorang diri, tata cara, tata kelola semain seorang diri lebih simple berbanding mengikut imam. Kenapa simple tuan-tuan? Tuan-tuan hanya wajib buat yang ranking pertama. Komponen pertama wajib. Untuk nak sah sembahyang kita dapat pahala wajib, kita settlekan ranking pertama komponen wajib. Komponen sunat ab'ad, kalau tuan-tuan tinggal dengan sengaja, sunat ab'ad ada 8 itu. Apa status dia? Sembahyang kita sah, cuma dia memberi kesan kepada rupa ibadat. Dia panggil kesan macam mana? Dia mencederakan rupa ibadat solat kita. Selalu saya sebut tuan-tuan, ibadat solat kita dan ibadat apapun dia ada rupa dia. Kenapa ada rupa? Kerana pahala ini status dia wujudi. Status pahala itu tuan-tuan, dia benda yang betul-betul ada, walaupun Allah Ta'ala tak bagi kita nampak. Sekarang ini dia termasuk benda gaib yang Allah Ta'ala tak buka hijab mata kita dan tutup hijab telinga kita, tak mampu kita dengar pahala, tak mampu kita nampak pahala. Tetapi benda itu ada ataupun tidak, statusnya benda yang ada wujudi. Apabila benda ada tuan-tuan, maka dia boleh ataupun mungkin, dia panggil ma yasihhu an yura wa yusma, benda yang mungkin boleh untuk dilihat kalau Allah buka hijab mata kita. Maknanya tuan-tuan, poin dia, kata kunci dia ialah pahala ini dia boleh dilihat dan dia ada rupa bentuk dia. Kalaulah kita tinggalkan yang sunat ab'ad, maka dia mencederakan rupa amalan solat kita. Disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Munyatul Musalli di hadapan muqaddimah kitab. Dia sebut apa dia? Perumpamaan Syekh Daud Al-Fatani menyatakan ab'ad ini seperti anggota kita. Anggota kita apa dia? Anggota yang tidak memberi kesan kalau kita tinggal, tetap jadi. Seperti tangan kudung, kaki kudung, telinga tak ada sebelah, mata buta sebelah. Ini dia mencederakan. Ini disebut perumpamaan oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Daud Al-Fatani di dalam kitab Munyatul Musalli. Adakah jadi dia amalan sembahyang? Dia jadi, cuma dia mencederakan kalau sunat ab'ad. Sebab itulah kita akan bincang tuan-tuan, kalau sunat ab'ad kita tinggal dengan sengaja ataupun terlupa, maka disunatkan kita sujud sahwi. Kenapa? Kerana nak cover amalan yang cedera tadi, kita nak cover dengan sujud sahwi. Kita nak jabar dalam bahasa fiqh. Jabar ini nak cover supaya kecederaan amalan sembahyang itu boleh di cover walaupun tak lengkap, walaupun tak cantik macam biasa. Dan yang ketiga tuan-tuan, komponen ketiga, kalau tuan-tuan tinggal satu lagi, nama dia sunat hai'ah. Tuan-tuan tak baca doa iftitah, sunat hai'ah. Tuan-tuan tak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu wajib. Tapi mengangkat tangan ketika membaca takbiratul ihram sunat, statusnya ialah sunat hai'ah. Apa makna hai'ah? Hai'ah ini ialah aksesori, tujuan dia untuk mencantikkan rupa sembahyang kita. Syekh Daud Al-Fatani membuat perumpamaan. Contoh kata Syekh Daud, contoh dia, aksesori ini seperti badan kita. Kalaulah tak ada aksesori ini, tak cantik saja, tak cedera solat, tak. Solat dia seolah-olah badan kita ada kaki sempurna, tangan sempurna, telinga, mata sempurna, cantik sempurna, tapi tak berapa cantik dari segi hai'ah. Apa contoh hai'ah yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani? Sebut contoh dia, kata Syekh Daud, sepertilah orang yang tidak ada bulu. Rambutnya tidak ada, bulu keningnya tidak ada, misainya tidak ada, bulu-bulu romonya tidak ada. Cantik ke tidak dia? Kurang cantik saja.
daripada orang biasa kita. Kita ni biasa tengok orang ada rambut, orang ada bulu. Bulu apa nama ini? Semua bulu di badan kita ada. Tiba-tiba dia ini luar biasa sikit daripada biasa. Semuanya bulu tidak ada. Cedera ke tidak dia? Tak cedera. Kita jangan sebut orang yang tak ada rambut cedera, kan? Cuma kita panggil botok saja. Cedera ke tidak dia? Tak cedera. Cuma kurang cantik saja. Cantik juga pada nisbah orang lain. Dia cantik ataupun tidak ni dia subjektif. Mungkin kita kata tak handsome, orang lain handsome. Ada orang yang pilih botok, ada orang minat botok, ada orang tak minat rambut penuh macam kita. Maknanya dia ni hai'ah ini kalau kita tinggal tuan-tuan tak pernah baca doa iftitah dalam solat. Apa status dia? Pahala solat kita sempurna, cuma kurang cantik kerana tak komplit, kurang perfect kita punya beberapa aksesori tak berapa cantik. Itu saja. Kalaulah kita sembahyang seorang diri tuan-tuan simple, tapi kita nak bincang malam ni, kalau kita mengikut iman status kita menjadi makmum, maka dia ada tata cara, tata kelola yang berbeza dengan kita sembahyang seorang diri. Apa beza dia? Beza dia tuan-tuan, satu daripada 13 yang kita mesti ingat, dia memang ini tajuk ni tuan-tuan, dia memang kena ingat. Dia punya tata 4 situasi ni. Dia tak banyak, 4 saja. Kita tak boleh kita kata nak orang panggil apa, nak adjust. Kalau kita tak ingat macam mana nak buat, memang tak boleh buat. Ada 4 perkara sunnah yang kita, kalau kita tidak bersamaan ataupun tak follow imam, boleh menjejaskan sembahyang kita, boleh membatalkan sembahyang kita. Daripada kita sembahyang seorang diri, kita boleh tinggal sunnah ini. Tapi kalau kita mengikut imam, dia ada peraturan yang baru, peraturan tambahan yang mesti kita follow imam, walaupun itu statusnya sunat aba'ah. Apa dia 4 tuan-tuan? Pertamanya lah tahiyat awal. Tahiyat awal ni sunat aba'ah tuan-tuan. Nak tinggal ke sembahyang seorang diri boleh tinggal, cuma rugilah. Ini kita nak cerita status dia. Kalau tuan-tuan tinggal dengan sengaja ataupun terlupa, tidak menjadi isu, sembahyang kita sah. Kenapa? Kerana sunat tahiyat awal itu statusnya sunat aba'ah, yang kita sebut ada 3 komponen sembahyang tadi. Dia duduk dalam komponen sunat aba'ah ada 8. Kalau tuan-tuan tinggal sengaja ataupun terlupa, maka status sembahyang kita sah, cuma dia mencederakan rupa sembahyang kita. Okey. Tapi kalaulah kita mengikut imam, dia berbeza. Jadi kita akan bincang malam ni 1 daripada 4. Situasi yang kedua apa dia tuan-tuan? Sunat yang kedua ialah sujud sahwi. Sujud kerana terlupa. Kalau sembahyang seorang diri tak menjadi isu, tuan-tuan nak sujud pun okey, tak sujud pun okey. Tetapi kalau sembahyang menjadi imam sujud sahwi, sama ada kita tahu, kita boleh kesan kenapa imam sujud sahwi, ataupun kita tak boleh kesan kenapa imam sujud sahwi, kita mesti follow. Kita akan bincang dia punya peraturan ini. Dan sunat yang ketiga tuan-tuan, ada 4 saja. Sunat yang ketiga ialah sujud tilawah. Hari Jumaat tuan-tuan, hari Jumaat baca surah Sajadah, Sajadah, wa hum la yastakbirun. Imam, status imam sunat sujud kerana membaca ayat tilawah. Sunat bukan wajib. Kita bukan sunat ni jadi wajib. Kalau tak imam tak sujud hari Jumaat tuan-tuan, tak sujud tilawah, seminggu dia tak puas hati. Dia kata aku ni datang nak sujud tilawah, tiba-tiba imam tak sujud tilawah, tak puas hati dia. Dia hari Jumaat je datangnya, pagi Jumaat. Kenapa datang pagi Jumaat? Nak sujud tilawah. Hari lain tak ada tilawah. Hari lain dia kata tak special sangat. Dia orang kita kan, dia minat benda-benda pelik-pelik ni. Sembahyang sunat istisqa datang. Sunat istisqa minta hujan. Datang dia minta hujan. Sembahyang Jumaat minta hujan. Sembahyang Jumaat biasa ni dia tak datang, dia kata aku buat di rumah. Tak apalah, tak menjadi isu lah, bukan wajib. Tapi kalaulah tu imam tak sujud sajadah, wa hum la yastakbirun, jemaah di belakang ni memang tak puas hati. Ada yang tak puas hati jemaah, dia akan sujud juga tuan-tuan. Ini kita nak tahu. Kalau imam tak sujud, adakah kita boleh sujud? Ini kita akan bincang. Dan yang keempat tuan-tuan, kita nak bincang 1 malam, dia ada 4 saja. Yang keempat ialah sujud tilawah. Yang ketiga, yang keempat ialah sujud
sawi dah lepas, tilawah dah lepas, sujud sawi dah lepas. Ketiganya doa kunut. Doa kunut ni kita boleh ataupun tidak, iman baca kita tak nak baca. Ini doa kunut ni status sunat abad. Tuan-tuan sembahyang seorang diri, tuan-tuan boleh tinggal. Cuma rugilah nak cerita status itu. Tinggal apa status dia, sah solat kita, cuma dia mencederakan. Kerana apa? Kerana sunat abad. Dalam 4 situasi ni tuan-tuan, kita nak bincang malam ni 1 daripada 4. Kerana kita nak berhenti awal, insya kita berhenti. Tuan-tuan jangan bimbang. Kalau biasa kita hantam sampai sejam. Jadi PKP ni itu dia untung sikit mengaji PKP tuan-tuan. 8.23 berhenti. Tak berhenti Tok Bilal sound. Jadi satu saja. Satu daripada 4 ni tuan-tuan, yang kita nak bincang ialah sujud, yang kita nak bincang ialah tahiyat awal. Yang kita sebut tadi status ke-4 ni sunat. Tahiyat awal sunat. Sujud sawi, sujud sawi pun sunat. Sujud tilawah, membaca ayat tilawah pun sunat. Yang ketiganya doa kunut pun sunat ab'ad. Kalau kita seorang diri boleh tinggal, tetapi isu dia kita menjadi makmum. Boleh ataupun tidak, kita tidak bersamaan dengan imam. Iman buat boleh ataupun tidak, kita nak tinggal. Adakah kita terjadi isu ini? Memang kita jarang-jarang. Apabila iman tinggal, memang kita tinggal. Apabila iman sujud, kita sujud. Apabila iman tahiyat awal, kita tahiyat awal. Tetapi terkadang tuan-tuan berlaku, itu yang kita nak bincang. Jadi kita nak sharing sebab apa? Sebab terkadang tuan-tuan isu ini berlaku tanpa kita duga. Apabila berlaku situasi ini, kita dah ada maklumat, kita ada panduan, kita ada ilmu untuk ambil tindakan. Macam mana yang sebenarnya dari sudut syariat dia. Kalau tilawah, kalau tahiyat awal tuan-tuan, baik, tahiyat awal ini kita ulas sekali lagi, status dia ialah sunat ab'ad. Kalau tuan-tuan sembahyang seorang diri, nak tinggal boleh, cuma rugi saja. Kenapa rugi? Dia memberi impak kesan kepada rupa solat. Apa dia kesan? Dia mencederakan rupa solat. Itu sunat ab'ad, jangan tinggal walaupun dia sunat. Kalaulah kita menjadi imam, kalaulah kita menjadi makmum, maka dia formula dia tuan-tuan. Ulama dalam 4 ini, ulama kemukakan kepada kita formula yang khas untuk kita ingat mudah. Apa formula dia? Kita kalau imam terlupa tahiyat awal, adakah boleh kita nak baca tahiyat awal? Ini kita nak bincang. Tahiyat awal ni tuan-tuan, dia formula dia sangat simple. Apa dia? Saya berikan dulu dalam bentuk bahasa akademik dulu, kemudian saya akan detailkan bahasa kita. Bahasa akademik dia payah sedikit kerana dia bahasa fiqh. Apa dia? Kalaulah tahiyat awal dia panggil wajib muafakat dengan imam, yakni wajib bersamaan dengan imam pada meninggalkan, dan tak wajib muafakat dengan imam pada buat. Itu bahasa akademik dia. Baik, bahasa kita apa dia tuan-tuan? Bahasa kita dia, dalam isu tahiyat awal, walaupun sunat, tapi ingat dia ada peraturan yang khas untuk kita follow. Apa dia peraturan dia? Wajib, bukan sunat, wajib bersamaan. Maknanya wajib kita follow imam sekiranya imam tinggal, imam tak duduk tahiyat awal. Wajib kita ikut imam, bersamaan dengan imam, jadi follow imam sekiranya imam meninggalkan tahiyat awal. Jangan kita kata kenapa imam tak duduk tahiyat awal, ini sunat ab'ad. Dia tinggal, dia terus naik ke rakaat ketiga, kita duduk, maka batal sembahyang kita. Dan ada lagi ayat di belakang, wajib, ayat depan dia wajib bersamaan ataupun follow iman sekira iman meninggalkan tahiyat awal, dan tak wajib, dia ada lagi, dan tak wajib follow iman sekiranya iman buat. Dia agak pening sedikit. Ini bahasa fiqh, memang dia pening. Sebab tu saya sebut di awal tadi tuan-tuan, salah satu daripada 13 peraturan ini satu daripada 13 yang agak complicated sedikit. Yang lain simple saja. Biasalah, kerana ilmu ini bayaran dia mahal. Ada yang mudah, ada yang simple, ada yang agak complicated. Yang payah itu
dia pahala lagi lebih. Itu dia punya standardize dia. Cara pemberian pahala. Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut, Allah Ta'ala beri pahala kepada kita ini mengikut kadar kesukaran, kepayahan kita. Untuk apa? Untuk beramal. Dia tak sama. Pahala bonus dia berdasarkan kepada susah, payah dan cabaran kita untuk kita buat amal ibadat itu. Baik. Kita sebut sekali lagi tuan-tuan. Sekiranya iman ini meninggalkan tayar awal, apa tindakan kita di belakang? Tindakan kita tuan-tuan wajib, bukan sunat, wajib kita follow imam. Kalau dia tinggal, wajib kita tinggal, jangan kita buat walaupun sunat. Sunat abad kita kata, kenapa iman tinggal sunat abad? Cedera, maka kita tak nak cedera sembahyang kita buat. Dia tinggal, kita buat, maka status batal solat kita. Nah, ini tempat yang perlu kita beri perhatian. Kenapa? Kerana walaupun sunat, tapi kalau kita tak sama dengan iman tinggal, kita tak tinggal, maka dia memberi impak kepada sembahyang kita. Impaknya apa dia? Batal solat kita. Dia tidak boleh. Kalau iman tinggal, kita pun wajib tinggal. Jangan kita buat. Cuma dia terbalik tuan-tuan. Kalau iman buat, iman baca, biasa iman baca. Jangan iman tinggal. Maka kita apa status? Biasanya kita buat. Itu standard kita. Kenapa? Kerana ini status dia sunat abad, sangat rugi kalau kita tinggalkan kerana dia cedera solat, maka kita akan buat. Iman buat, kita buat. Ya, cuma nak sebut kaedah dia, formula dia, tak batal solat kita sekiranya kita tak buat, terus naik ke rakaat ketiga. Cuma kita akan rugi. Nak ceritanya status tak batal. Kenapa jadi macam tu? Memang ini formula dia. Memang begitu. Sebab tu saya sebut awal tadi, memang ini tempat yang perlu ingat, dia tidak boleh kita nak adjust. Kenapa? Memang itu formula dia. Kita wajib follow kalau iman tinggal, tapi kalau iman buat, tak wajib kita follow. Makna apa? Makna kita boleh naik ke rakaat ketiga, tunggu dia di rakaat ketiga. Kita malah nak baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Iman baca, ya, kita boleh naik terus ke rakaat ketiga. Tak wajib muafakat dengan iman pada kalau iman buat. Satu kita apa? Sah solat kita, tetapi ingat solat kita akan cedera. Nah, cuma nak bincang, boleh kita tak follow iman sekira iman buat. Tetapi kalau iman tinggal, di sini tuan-tuan, wajib kita tinggal. Tak boleh kita rasa, kalaulah iman tinggal, aku akan buat. Kenapa? Aku tahu betapa ruginya orang yang meninggalkan sunat abad, maka kita pun akan tinggal. Sebab itu di sini tuan-tuan, yang perlu kita nak ambil fokus ialah ada satu hukum yang ulama tadwin ataupun bukukan di dalam kitab. Apa dia hukum? Sunat ni hukum yang asing tuan-tuan. Sunat kita mufaraqah daripada imam. Ini kita akan belajar dalam apabila settle 13 ni tuan-tuan, last kali kita akan belajar perkara sunat ketika kita ikut imam. Ini bonus, tajuk yang bonus kita. Dan perkara-perkara sunat ataupun perkara harus kita mufaraqah dengan imam. Asal tuan-tuan mufaraqah dengan iman tuan-tuan, dia kena charge penalty. Apa dia? Burn pahala 27. Kalau sekiranya mufaraqah dengan iman yang tidak dibenarkan oleh syarak, burn pahala 27. Tuan-tuan dapat satu saja. Dia ada beberapa situasi yang tidak dibenarkan mufaraqah. Apabila kita niat saja aku ikut iman, Allahu Akbar, sampai salam kita kena follow dia. Dia ada situasi yang sunat kita mufaraqah. Asal dia tuan-tuan, kalau dah kita niat Allahu Akbar, umumnya kita tidak dibenarkan mufaraqah, melainkan beberapa isu yang dibenarkan mufaraqah. Kalaulah tidak melibatkan isu yang dibenarkan, kita mufaraqah juga, apa status mai kita sah, tetapi burn solat 27, burn pahala 27, hanya dapat satu pahala. Rugi. Baik semain seorang diri. Dah semain dengan imam lama, main seorang diri 5 minit settle dah. Semain dengan imam dia bedah sampai 10 minit. Baguslah tuan-tuan. Jangan kata 10 minit kenapa Ustaz? Baguslah, nak cerita bagus. Jangan tuan-tuan lepas ni buat untuk imam kita 5 minit saja. Bukan. Kalaulah kita
mufaraqah yang tidak dibenarkan. Maka saya nak sebut hari ni tuan-tuan, satu yang asing ini, kalau imam tinggal solat, tinggal tayar awal, kita dah tahu kaedah dia, formula dia, kalau imam tinggal wajib kita kena tinggal, jangan kita buat. Kalau nak buat boleh ataupun tidak? Ya boleh. Bahkan kita dituntut sunat status dia dapat pahala kalau kita mufaraqah. Kenapa kita mufaraqah? Disunat mufaraqah untuk kita baca tayar awal. Nak baca tayar awal tuan-tuan punya sunat abaatnya, besarnya pahala, sehingga syariat merekam kita. Kalau iman tinggal, sunat kita mufaraqah dengan dia, buat seorang diri untuk kita dapat pahala sunat abaat. Sebab kita dah dapat pahala separuh, kita follow dia dapat 27, tapi separuh sahaja. 2 rakaat dapat pahala 27, 2 rakaat lagi kita sembahyang seorang diri. Lebih baik daripada kita komplitkan 4 rakaat sembahyang dengan dia, dapat pahala 27 tetapi dia cedera kerana meninggalkan sunat abaat. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan, supaya clear formula dia. Satu je malam ni, kalau saya bagi 4-4 memang balik 4-4 saja. Satu part situasi sunat ini kita bincang satu saja. Apa dia satu? Tahiyat awal. Status tahiyat awal ini sunat abaat. Apa dia sunat abaat? Sunat abaat ni tuan-tuan, kalau kita tinggal sah solat kita tapi cedera sembahyang kita. Apa cedera? Dia memberi kesan kepada rupa amalan sembahyang kita. Sembahyang kita tuan-tuan, pahala dia ada rupa. Kita sebut tadi status setiap ibadah yang ada pahala, dia ada rupa dia. Tuan-tuan baca Quran, ada pahala ataupun tidak? Ya, ada pahala. Maka pahala itu ada ataupun tidak? Statusnya ada. Apabila dia ada rupa bentuk ataupun tidak? Ya, ada rupa bentuk. Cantik ataupun tidak? Berdasarkan kualiti praktikal kita. Lepas tu kita jaga, baca Quran bagi semak, bagi cantik, buat semayan bagi semak, bagi cantik. Kenapa? Kerana amalan kita ada rupa dan Allah bentangkan apabila kita transfer kepada alam lain. Kita boleh nampak tuan-tuan, kita mati saja kita akan nampak amalan kita. Sekarang tak nampak lagi lah. Baik, yang kedua, status kita tahu sunat abaat, status dia tahiyat awal, status dia sunat abaat. Baik, formula dia apa? Formula dia, kalau iman tinggal, iman tak buat, wajib kita tinggal, wajib kita follow iman, jangan buat. Kalau iman buat, tak wajib kita buat. Bahkan kita boleh naik terus ke rakaat ketiga. Cuma tuan-tuan, yang saya sebut, yang satu hukum yang tambahan tadi, apa dia? Kalau iman tinggal, sama ada dia tinggal dengan terlupa atau dia tinggal dengan sengaja, kita tak wajib follow dia tinggal juga. Cuma sunat kita mengambil tindakan apa dia? Mufaraqah. Ini satu daripada beberapa situasi sunat mufaraqah. Dia ada beberapa perkara yang sunat mufaraqah dengan imam. Antaranya ialah ketika mana iman meninggalkan tahiyat awal. Sunat kita niat, aku sembahyang seorang diri. Tertelitah di hati kita, aku sembahyang seorang diri. Itu dia panggil mufaraqah. Tak perlu tuan-tuan niat sahaja aku mufaraqah kerana Allah Ta'ala. Tak perlulah. Makna mufaraqah ni tak ikut imam. Tuan-tuan telitah aku sembahyang seorang diri, tak ikut imam lah. Tak perlu formal sangat. Cuma orang kita ni dia dah terbiasa dah dengan bab niat, dia mesti ada sahaja. Mesti di belakang ada kerana Allah Ta'ala. Kalau tak ada sahaja, dia tak puas hati. Kalau tak ada sahaja aku mufaraqah dengan imam, tak puas hati. Lepas tu tempat lain tuan-tuan, apabila kita cerita sunat mufaraqah, maka dia tanya, ustaz nak mufaraqah macam mana? Nak niat macam mana mufaraqah? Mufaraqah tu apa dia? Dia kata mufaraqah tu apa dia? Bahasa tu bahasa Arab tu. Bahasa Arab. Macam tuan-tuan cakap Inggeris dengan kampung, bukan dia tahu apa. Samalah kita pun jangan dengar bahasa syariat ini, bahasa undang-undang syarak ini, kita pun jangan tak perasan apa dia mufaraqah. Makna mufaraqah itu tuan-tuan, sembahyang seorang diri. Mufaraqah, sembahyang berasingan dengan imam, itu makna mufaraqah. Apabila terdetik hati kita aku sembahyang seorang diri, itulah dia status kita mufaraqah. Lebih jadi itu special tu tuan-tuan. Itu saya sebut selalu. Rugi kalau saya tak datang. Hari ni tu tanya EJK Abang Haji Fauzi tadi. Saya takut tuan-tuan nak cuti hari ni satu Malaysia. Kebetulan saya hari ni pun travel juga macam tuan-tuan juga. Masa saya duduk di Kuantan, ada DPK, ada urusan DPK Pahang tadi.
Saya telefon pukul 6 lebih on the way tu tadi mesej ke Abang Fauzi kata ada hari ni kok tuan-tuan nak cuti. Tapi rugilah kalau cuti. Tak dapat ni. Berkah ni Johor panggil berkah. Settle tuan-tuan. Baik, kita ada 3 minit lagi. Ada 3 minit lagi closing tuan-tuan. Mudah je. Mudah dan pendek saja masa. Itu yang kita nak tu. Syok tu mengaji. Ya. Tuan-tuan kalau saya buka soalan panjang. Ada soalan? Kalau ada soalan kena tanya orang ramai. Sebab apa? Sebab orang yang nak tanya dia tak kisah lewat sikit. Tapi orang lain baik macam ni, kita ambil pendekatan sederhana. Kita buka 2 soalan saja. Kalau tuan-tuan ada soalan lagi, kita tunggu minggu depan. Bulan depan. Jadi bulan depan tak ada soalan pula. Lepas tu dia kena bagi. Dia kena bagi. Dan kita jawab pun simple saja. Sebelum tuan-tuan tanya, saya nak closing dengan apa tuan-tuan? Ada 3 lagi tu, kita jangan terima. 3 lagi kita akan simpan bulan depan. Hari ni 1 je tuan-tuan, iaitu tahiyat awal. Dia ada 3 lagi lebih mudah daripada tahiyat awal. Tahiyat awal ni mudah tuan-tuan, ingat apa dia? Kalau imam buat, wajib buat, itu saja. Jangan imam buat, kalau imam buat silap. Kalau imam tinggal, wajib kita tinggal, itu saja. Kalau imam buat, tak wajib kita buat. Kita ingat kata kunci dia tahiyat awal, kalau imam terlupa, kita jangan baca tahiyat awal. Kalau imam terlupa, kita jangan baca. Melainkan kalau kita nak baca juga, kita sebut tadi apa dia? Sunnah kita mufaraqah. Kenapa? Kerana kita nak baca. Last kali tuan-tuan, last kali apa dia? Ini isu dia. Adakah kita boleh tegur? Boleh tak kita tegur imam sekiranya imam terlupa ataupun sengaja dia meninggalkan sunnah? Jawab dia tuan-tuan, tegur ini, panduan menegur imam ini tuan-tuan, ada dia punya panduan dia, ada hukum dia. Cara menegur imam dia ada 2 cara saja. Dan status menegur imam tempat yang mana? Hanya sunat tegur imam pada tempat yang wajib saja. Tempat yang wajib. Adakah wajib tegur? Kalau tempat wajib, status dia wajib kita tegur. Dan tegur ini ada 2 cara. Kita tak nak bincang malam ni cara dia, kerana kita dah pernah sebut sebelum daripada ini. Ada 2 cara tegur mengikut kesalahan dia. Ada 2 cara. Kalaulah dia sunat, dia tinggal sunat tuan-tuan, adakah kita wajib tegur? Kita tak wajib tegur. Cuma kata setengah ulama, sunat saja tegur. Sebab statusnya sunat, boleh dia tinggalkan. Contoh dia memang dia tak nak baca tiap awal pun, tegurlah berapa kali pun, aku tak nak baca, tak payah nak tegur, dia kata. Sunat saja. Tegurlah at-tahiyatul mubah, kita tak tegurlah macam tu, subhanallah. Subhanallah. Tu iman dah hati dia, subhanallah 10 kali pun. Aku naik terus ke rakaat ketiga. Sebab tahiyat awal tak sunat, tak wajib, sunat saja. Aku nak cepat ni. Sekejap lagi ada prema ni, tu imam pun busy. Jadi dia main hak wajib saja. Wallahu a'lam. Apa ada soalan? Yes. Yes. Okey, soalan tinggi, soalan apa ni? Soalan dia skema pemarkahan 27. Ini tinggi soalan dia. Skema pemarkahan ni kena tanya orang yang bagi pahala lah. Tapi kita ulama dah sebut tuan-tuan, skema pemarkahan pahala ini ulama sebut dalam kitab I'anatul Talibin. Maksud apa? Abang kita tanya 27 itu, pahala 27, dan apabila cedera sembahyang kita, adakah pahala tempat cedera itu dapat ataupun tidak 27? Baik, isu pahala ini tuan-tuan, yang perlu kita tahu bagaimana cara 27 kita dapat.
dia akan beri markah ataupun pahala ini, adakah sekaligus 27 itu ataupun macam mana? Baik, cara pemberian pahala tuan-tuan, cara pemberian pahala, ulama sebut dalam kitab I'anatul Talibin, Allah berikan pahala ini 27 sekiranya tidak ada sebarang kesalahan, kita tak melakukan sebarang kesalahan makruh ataupun haram, maka akan diberi pahala penuh 27. Di mana? Pada rukun perbuatan. Setiap rukun perbuatan akan diberikan 27. Bukan maknanya tuan-tuan 4 rakaat totalnya 27, tidak. Bukan diberi secara pukar, secara borong, tidak, tapi diberikan secara detail setiap rukun perbuatan. Bermula daripada tuan-tuan berdiri sampai salam, perbuatan duduk memberi salam akan diberi pahala 27. Sekiranya tidak ada sebarang kesalahan makruh ataupun haram. Baik, itulah kita sebut tadi ada 2 level. Level keduanya kita nak jaga. Kenapa ada 13 peraturan asal ini kita nak jaga? Kerana kita nak target level kedua untuk dapat pahala full. Sebarang kesalahan makruh ataupun haram kita cuba nak elakkan. Baik, isu yang abang tanya tadi, tempat yang cedera itu adakah dapat pahala? Baik, tempat yang cedera tuan-tuan ataupun tempat makruh, kita buat makruh, contoh makruh di mana? Sama je cedera ni makruh ataupun haram, sama, tidak akan ada pahala 27, zero. Mana contoh tuan-tuan? Contoh dia tuan-tuan melakukan kesalahan pada sujud, maka sujud tidak akan dapat 27, zero sujud. Duduk antara dua sujud tidak ada sebarang kesalahan, maka 27. Sujud yang kedua tidak ada sebarang kesalahan, 27. Apa contoh kesalahan? Yang tadi kita dah clear, itu tadi kesalahan meninggalkan sunnah ab'ad, clear, tidak akan dapat pahala meninggalkan sunnah ab'ad, 27 tidak akan ada pahala. Baik, contoh lain selalu kita sebut tuan-tuan, kita pernah sebut satu daripada 13, apa dia? Iaitu kita melakukan kesalahan mengikut iman. Apa kesalahan dia? Makruh, bukan haram. Makruh sujud serentak dengan imam. Apabila tuan-tuan sujud serentak dengan imam, maka sujud yang pertama itu pahala 27, zero. Contoh macam mana serentak? Contohnya kita dah bahas detail dulu tuan-tuan. Iman belum sampai tempat sujud, dahi dia, maksud sampai tempat sujud ataupun maksud bahasa akademik dia panggil iman belum sempurna, 7 anggota sampai ke tempat sujud, kita mula bergerak. Dia ada etika pergerakan tuan-tuan. Kita dah pernah sebut sebelum daripada ni, setiap pergerakan dalam salat ada panduan. Bila tuan-tuan nak mula bergerak, bila tuan-tuan nak complete setiap perbuatan itu, dia ada mula dan dia ada last. Apabila tuan-tuan tinggalkan panduan ini, contoh apa? Tuan-tuan tak patutnya, sepatut tuan-tuan tak mula bergerak lagi untuk turun sujud, tetapi tuan-tuan bergerak awal. Itu kesalahan makruh namanya. Kenapa? Kerana iman baru separuh. Allahu Akbar, belum bar. Kerana etika, kita pernah sebut tuan-tuan, dia panggil apa dia? Dia panggil perbuatan imam dengan bar imam mesti matching. Apa matching dia? Apabila dahi iman sampai ke tempat sujud, bar. Itu cara kita panggil ucapan takbiratul intiqalat dimatchingkan dengan sujud kita. Itu untuk dapat pahala afdal iman. Maka kita tahu, aku mula nak bergerak bila bar iman, kita mula bergerak. Allahu Akbar, bar saja kita tahu iman dah sempurna 7 anggota, maka kita mula kita Allahu Akbar. Itu yang panduan yang sebenar. Tiba-tiba iman baru separuh jalan, kita mula follow. Apa starter dia? Kita panggil, kita bukan mengikut, tetapi kita melakukan perbuatan serentak. Ada 2 definisi serentak kita pernah sebut sebelum daripada ini. InsyaAllah lain kali kita akan ulang balik. Malam ni kita nak ringkaskan masa. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Kadang-kadang imam tak sampai bawah tu dia dah par dah. Bukan Datuk Seri tanya, bukan kadang-kadang, minta maaf, bukan sini, bukan kanak-kanak saja. Yang Datuk Seri tanya ni kanak-kanak. Kadang-kadang bapak kanak-kanak sama juga.
Dia jenis nampak sedih, jenis sempuk tuan-tuan, bar tengah jalan. Baru separuh baru dia turun bar dah. Kita apabila bunyi bar, kita follow adakah salah kita? Baik, begini tuan-tuan. Salah ataupun tidak kita, dia sebenarnya dia ada dua hukum. Hukum pertama, adakah kita ini panduan sebenar ni kena dengar ataupun visual, lihat. Baik, kalau kita boleh tengok, kita panduan sebenar kena tengok, bukan berdasarkan kepada bar. Walaupun dia bar tengah jalan, tapi kita tengok dia baru separuh jalan, dia dahi tak mencecah ke sejadah lagi, jangan kita turun. Kerana panduan sebenar kena tengok. Tetapi kalau kita berada pada sah yang ke-20, visual pandangan kita tak nampak, kita bunyi bar, kita turun. Sedangkan ketika turun kita, iman baru separuh. Adakah salah kita? Tak salah. Kenapa tak salah? Kerana kita berdasarkan panduan bar dia. Kenapa berdasarkan kepada panduan bar? Kerana kita tak dapat melihat. Tapi kalau dapat melihat, kita mesti menggunakan penglihatan dulu, baru boleh guna bar. Iman salah. Jadi imam ini tuan-tuan, saya sebut tadi bukan kat kita lah, kita alhamdulillah lah semua cekap. Sebenarnya dia ada panduan dia. Apa panduan dia? Panduan mula bergerak ni sama je. Imam dengan kita, makmum ni sama je. Pergerakan mula bergerak, ni tuan-tuan dipanggil mula bergerak. Etika pergerakan dalam solat dimatchingkan dengan ucapan takbir intiqal. Bila nak mula bergerak dan bila nak mula maka mula bergerak diseiring dengan mula bar bila bar apabila dahi kita sampai ke sejadah, itulah bar. Allah bergerak, mula bergerak. Allahu akbar, dahi kita sampai ke bar. Ini takbir intiqal. Bagi orang yang semput, bar tengah jalan, memang dah oleh kerana dia tak boleh panjangkan, tak apalah. Tapi jangan sengaja, jangan terbiasa. Kalau terbiasa kena ejaz. Ejaz bagi panjang sikit. Jangan kadang-kadang kena pendek. Allahu akbar, pendek saja, sedangkan dia nak sujud. Begitu juga yang menjadi kadang-kadang keliru makmum. Makmum di belakang, itu imam dia nak naik ke tahiyat akhir ataupun tahiyat awal, dia takbir intiqal panjang, Allahu akbar, kita pun terus naik, tengok-tengok dia duduk. Ni keliru kita. Saya biasa jadi juga, kita terlupa berapa rakaat ni ikut imam lah, imam bangun aku bangun lah, tiba-tiba dia duduk. Kenapa? Kita dia ingat dia bangkit lah, dia panjang, Allahu akbar, rupanya jenis saya panjang. Nak tahiyat awal, kita nak tahiyat awal tak payah panjang lah, Allahu akbar, pendek sajalah. Itu dia kena mesti lah, itu nasi dia. Ini sunat tuan-tuan. Itu status sunat kita bicara, bukan wajib. Tuan-tuan dia kata wajib, itu sunat saja. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung bulan depan. Kalau tuan-tuan ada soalan pun minta maaf, tak boleh nak meraihkan soalan tuan-tuan demi masa wal asr. Jadi kita meraihkan peraturan kita. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung. Tuan-tuan tangguh soalan bulan depan. Confirm bulan depan tak ingat soalan. Tak perlu tangguh Ustaz, tak ingat dah. Soalan baru pula bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.